Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya akan melaporkan keputusan-keputusan daripada mesyuarat khas menteri-menteri mengenai COVID-19 ini. Daripada laporan yang dibentangkan oleh PDRM, pihak Polis Diraja Malaysia, bahawa dari segi tangkapan ianya semakin meningkat. Ya, ini menunjukkan bahawa pihak polis menggunakan undang-undang untuk mengambil tindakan yang lebih tegas daripada sebelumnya. Seperti saya sebut, semalam terdapat 320 kes tangkapan ataupun penahanan yang dilakukan oleh pihak polis. Semalam saya sebutkan untuk hari sebelumnya. Hari semalam sahaja terdapat 649 individu yang telah pun ditahan. Bermakna berganda daripada hari sebelumnya. Dan daripada 649 ditahan tersebut, 70 daripada tangkapan-tangkapan yang dibuat, 73 individu telah pun dituduh di mahkamah dan mengaku bersalah. Bermakna apabila tindakan lebih tegas dilaksanakan, ramai yang kita dapati masih lagi engkar kepada arahan yang dikeluarkan. Pihak polis telah pun diberikan kebenaran untuk mengambil tindakan yang tegas. Antaranya adalah mungkin akan dilakukan dengan segera, iaitu mengeluarkan kompaun dan sebagainya, selain daripada tindakan membawa mereka ke mahkamah. Sekatan jalan raya diteruskan dengan 997 sekatan jalan raya semalam, dan pemeriksaan kenderaan bertambah sekali ganda daripada semalam 200,000 lebih, daripada kemarin 200,000 lebih. Semalam sebanyak 301,938 kenderaan telah pun diperiksa. Bermakna masih banyak kenderaan berada di jalan raya. Sebab itulah pemeriksaannya sekali ganda lebih banyak daripada hari sebelumnya. Premis-premis juga diperiksa kerana masih terdapat premis-premis yang tidak sepatutnya dibuka. Kerana kita hanya membenarkan premis yang menjual bahan-bahan mentah dan juga produk-produk makanan saja dan kesihatan. Tapi banyak lagi premis-premis yang tidak sepatutnya dibuka. Semalam sebanyak 3,223 premis telah pun diperiksa oleh pihak polis, dan sebahagiannya juga diarahkan ditutup oleh pihak polis. Saya sebut tentang berita palsu yang banyak berlega, masih lagi banyak, bukan setakat secara individu, tetapi semalam laporan daripada semua kawasan-kawasan yang kononnya akan di lockdown secara total. Berita ini adalah tidak benar. Ianya dibuat seolah-olah statement daripada saya. Dan saya tidak pernah membuat statement sama ada kepada media ataupun kepada DH sekalipun. Saya harap orang ramai hanya dari segi rujukan kepada saya hanyalah media, daripada statement daripada media yang saya buat setiap hari ini. Itu saja statement yang saya keluarkan, dan tidak ada statement yang saya akan keluarkan kepada media-media lain. Jadi laporan yang menyebut nama saya seperti yang dibuat oleh laporan The Age Market ini adalah tidak benar sama sekali. Ianya boleh dianggap sebagai berita palsu. Hari ini jawatan kuasa khas mengenai bekalan makanan dan keperluan telah pun membentangkan, dan dari segi dapatan mereka bahawa makanan adalah mencukupi. Jadi mereka memberi jaminan bahawa makanan adalah mencukupi. Jadi tidak ada
rakyat tidak perlu berasa bimbang dan sebagainya untuk membuat pembelian panik dan sebagainya. Mereka telah meninjau di sebanyak 27 pasaraya ataupun hypermarket dan mereka didapati bahawa bekalan makanan asas masih boleh didapati dengan mudah. Cuma satu yang saya nak tekankan di sini. Apabila kita sebut beras mencukupi, ianya dirujuk kepada beras, bukan jenama beras tersebut. Jadi mungkin ada orang tertentu, rakyat kita, pihak tertentu yang favourite dia adalah beras berjenama A. Jadi kalau beras jenama A itu tidak ada, bukan bermakna beras tidak ada, kerana beras mempunyai berbagai-bagai jenama. Bermakna beras mencukupi. Kita lihat dari segi produk, bukan melihat dari segi brand ataupun jenama. Jadi tidak timbul isu bahawa barang bekalan makanan sudah berkurangan dan tidak mencukupi di hypermarket dan sebagainya, kerana dari segi tinjauan yang dibuat masih lagi boleh didapati dengan mudah. Dan saya ingin berterima kasih kepada pihak hypermarket, pasaraya dan sebagainya, kerana telah banyak yang mematuhi arahan untuk penjarakan sosial ini. Saya difahamkan banyak supermarket telah pun membuat peraturan untuk menghadkan dari segi jumlah kemasukan. Sudah ada, sudah banyak. Dan saya nak terima kasih juga kepada pengguna, rakyat kita yang patuh kepada arahan ini. Iaitu saya difahamkan ada di setengah tempat supermarket itu queue-nya ataupun barisannya panjang untuk beratur sebelum masuk ke dalam. Dan mereka menunggu dengan penuh sabar. Jadi terima kasih kepada mereka yang, rakyat kita yang mematuhi perintah larangan ini, iaitu untuk menjarakkan diri daripada orang lain dalam jarak 1 meter tersebut. Proses nyah cemar seperti yang saya sebutkan semalam akan dimulakan besok oleh KPKT, dan besok misalnya mereka akan bekerjasama bukan saja daripada pihak berkuasa PBT tetapi juga Jabatan Bomba dan Penyelamat, SW Corp serta Angkatan Tentera Malaysia. Antara tempat besok yang akan bermula adalah di Pasar Jalan Osman, Petaling Jaya, Sungai Ramal, Kajang dan beberapa tempat yang lain. Dan insya-Allah nyah cemar ni akan diperluaskan ke seluruh negara. NADMA menerima banyak sumbangan daripada orang ramai dan juga syarikat, terutamanya dari segi peralatan, peralatan untuk menghadapi COVID-19 ini, misalnya mask ataupun topeng muka dan sebagainya. Dan kita berterima kasih kerana ramai yang memberi sumbangan, walaupun ada yang ingin memberikan sumbangan terus kepada pihak kementerian misalnya. Misalnya Angkatan Tentera Malaysia, kita menerima secara direct daripada penyumbang-penyumbang. Kita boleh membenarkan perkara itu, walaupun kita minta supaya setiap penyumbang mesti memberikan senarai apa yang disumbangkan dan jumlah yang disumbangkan. Sebab seperti yang kita tahu bahawa NADMA akan mengagihkan secara percuma. Sebagai contoh, topeng muka kepada frontliners, Angkatan Tentera Malaysia, PDRM, Rela, pihak hospital, APM dan sebagainya. Jadi kita tidak mahu ada pertindihan. Kementerian sudah dapat direct daripada penyumbang, dalam masa yang sama NADMA akan memberikan secara percuma lagi kepada kementerian yang berkaitan. Jadi kita tidak mahu ada pertindihan, jadi kita harap penyumbang-penyumbang akan menyenaraikan apa yang mereka sumbangkan dan jumlah yang disumbangkan kepada kementerian-kementerian yang berkaitan. Seterusnya, ini isu yang agak panas semalam. NGO. Kita tahu ramai NGO yang tak berpuas hati apabila kita tidak membenarkan mereka menyumbang secara direct
kepada penerima-penerima sumbangan. Kerajaan sangat berterima kasih kepada NGO-NGO kerana waktu kesusahan biasanya NGO lah kumpulan yang penting yang berada di barisan hadapan juga untuk membantu rakyat yang mengalami kesusahan. Bukan saja waktu COVID-19, banjir dan apa saja bencana, NGO lah akan berada bersama-sama dengan kerajaan untuk membantu rakyat. Semalam saya tidak katakan mereka tidak boleh memberi sumbangan, tapi mereka menyumbang ke pusat yang ditetapkan oleh kerajaan. Ya, walaupun mungkin tidak puas hati daripada NGO kerana mereka tetap ingin memberikan sumbangan secara direct. Sebenarnya kita mendapat nasihat daripada Kementerian Kesihatan kerana kita juga ingin menjaga keselamatan NGO tersebut, ahli-ahli NGO tersebut. Seperti kita tahu, mereka akan pergi menghantar sendiri kepada penerima yang mereka tidak tahu sama ada penerima itu bersih daripada COVID-19 atau tidak. Dan kita bimbang kalau kita tidak dapat menentukan, takut ada di kalangan NGO tiba-tiba yang dijangkiti oleh COVID-19 nanti dan akhirnya akan merebak kepada ahli mereka, ahli keluarga mereka dan sebagainya. Jadi Kementerian Kesihatan berpandangan bahawa walaupun mereka ingin menyumbang, tetapi kita mesti jaga kepentingan kesihatan mereka dan juga nyawa mereka. Sebab itulah kita membuat keputusan semalam supaya tidak boleh dihantar secara direct, tetapi kita hantar secara kepada pusat-pusat yang diucapkan. Walaupun pihak kerajaan, terutamanya mesyuarat jawatan kuasa khas menteri-menteri ini sentiasa mendengar setiap pandangan yang diberikan oleh rakyat tentang bagaimana kita nak improvekan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan. Jadi insya-Allah pada NGO yang pertamanya mesti faham why kita lakukan apa yang kita buat ini dan kita dengar pandangan mereka. InsyaAllah kita akan bincang di pihak jawatan kuasa kita untuk kita mungkin mencari jalan yang lebih sesuai, dan kita juga akan berjumpa dan berbincang dengan wakil-wakil NGO untuk kita bincangkan apa yang terbaik bagi kita membantu pihak NGO untuk meneruskan sumbangan mereka kepada penerima-penerima yang menghadapi masalah, terutamanya dari segi mendapatkan makanan dan sebagainya. Cuma yang saya nak sebutkan, kerajaan telah pun mengumumkan sebanyak 5.8 juta, kalau tak silap saya, yang akan diagihkan makanannya oleh kebajikan masyarakat. Mana di pihak kerajaan kita juga akan mengagihkan bahan makanan secara percuma kepada penerima-penerima yang layak. Jadi itu saja yang saya nak sampaikan hari ini. InsyaAllah mungkin besok kita akan mengumumkan mengenai SOP yang baru untuk fasa kedua perintah kawalan pergerakan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka kepada soalan. Jika ada. Datuk Seri, saya ingin bertanya semalam Datuk Seri, saya ingin bertanya semalam DG Kesihatan sebenarnya ada memberitahu bahawa ada 8,000 kaki tangan kementerian yang telah diluluskan untuk bercuti keluar negara sebelum PKP dilaksanakan. Jadi kita hendak tahu kedudukannya, adakah status ni cancel ataupun mereka telah pergi keluar negara, dan jika mereka telah pergi, adakah mereka telah pulang dan bagaimana status mereka. Dan kita juga nak tahu SOP kalau macam biasanya kaki tangan kerajaan ni kalau hendak keluar negara, kelulusan cuti itu biasanya diberi lebih awal, 3 bulan lebih awal dan sebagainya. So kita nak tahu status yang tu. Lepas tu tadi Datuk Seri ada bagi tahu tangkapan tu meningkat ya. Jadi kita nak tahu apa agaknya alasan mereka yang keluar rumah ni, Datuk Seri, kenapa meningkat. Thank you. Alasan
untuk membeli makanan. Tetapi 4 kali sehari keluar orang yang sama, sehingga polis tak kenal dia. Pagi keluar, tengah hari keluar, petang keluar, malam keluar, atas alasan nak beli makanan yang sama, nak beli makanan. Jadi polis mengesyaki bahawa mereka bukan genuine dari segi nak membeli makanan, tetapi sengaja untuk keluar dan sebagainya. Itu antara contoh. Contoh-contoh lain adalah secara berkumpulan, masih lagi berada di warung-warung, kedai-kedai kopi dan sebagainya, minum ramai-ramai dan sebagainya. Ada yang keluar dalam satu kumpulan grup yang ramai dan sebagainya. Perkara-perkara seperti ini masih lagi berlaku. Itu yang menyebabkan pihak polis terpaksa mengambil tindakan. Walaupun peringkat awalnya pihak polis minta mereka bersurai dan sebagainya. Ada yang engkar arahan untuk bersurai. Malah sebenarnya ada kes yang sekatan itu dirempuh. Ada. Jadi saya tak nak mau detailkan perkara tersebut, tapi memang ada dapatan kes yang mana sekatan polis dirempuh dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan kumpulan yang agak degil dan sebagainya. Dari segi keluar negara, secara spesifik saya tidak boleh beri contoh, tetapi dari segi sekatan keluar negara memang kita kekalkan. Tidak ada siapa daripada rakyat kita yang boleh keluar negara ketika ini. Dan mana-mana yang telah keluar sebelum sekatan ini dilaksanakan, mana-mana yang pulang dari luar negara, mereka akan terpaksa melalui saringan daripada airport lagi. Daripada airport lagi. Kalau didapati bahawa mereka dianggap sebagai yang disyaki akan mempunyai disyaki positif dan sebagainya, mereka mungkin akan mereka akan dikuarantin. Jadi di airport saringan akan dilakukan. Ya. So, itu SOP biasa. Walaupun rakyat kita yang berada di luar negara yang terkandas yang akan dibawa balik, mereka tidak akan terus selepas begitu saja, mereka akan tetap melalui saringan-saringan tertentu. Jika mungkin waktu mereka balik ada mereka dianggap sebagai orang yang mungkin disyaki kerana ada simptom misalnya. Belum cek lagi tapi simptom dah ada. Batuk dan sebagainya, panas badan dan sebagainya, dan mereka terus akan dikuarantinkan untuk dibuat swab test dan sebagainya. Supaya dapat tahu result apa, sama ada positif atau negatif. Okey. Datuk Seri, mengenai pertemuan dengan NGO tu bila akan dibuat, dan yang kedua mengenai topeng muka percuma yang Datuk Seri umumkan sebelum ni, bila akan sampai dan macam mana prosedur dia pemberian nanti? Seperti saya sebutkan, yang topeng itu akan diberi percuma, ya, dan kita akan dari segi distribution, dari segi pengagihan tu akan dibuat oleh kita akan salurkan kepada jawatankuasa bencana, jawatankuasa bencana di peringkat daerah-daerah untuk menyebar kepada untuk mengedarkan kepada penerima-penerima. Dan kita dipahamkan bahawa dalam beberapa hari lagi sebanyak 5 juta, kata silap saya, akan mula tiba. Dan tetapi peringkat awalnya kita akan edarkan kepada frontliners dulu, seperti di hospital, polis, ATM dan sebagainya yang bertugas. Selepas itu second shipment mungkin akan datang lagi, dan baru kita akan mula agihkan kepada orang ramai. Okey. NGO insya-Allah, cuma sekarang ni nak berjumpa dengan NGO secara mesyuarat yang ramai-ramai ini mungkin tidak digalakkan. Mungkin perundingan secara NGO tu mungkin boleh diadakan secara video conferencing ataupun secara WhatsApp dan sebagainya. Sebab zaman hari ini kita nak dielakkan daripada bertemu muka. Jadi mungkin kita boleh gunakan peralatan yang ada, media sosial ini ataupun telefon dan sebagainya untuk saya mendapat feedback daripada mereka. Dan saya dapat feedback semalam, daripada petang sampai subuh tadi tak berhenti lagi feedbacknya. Jadi cara ini kita akan dapat apa saja pandangan daripada NGO dan juga semua pihak. Kerana saya menerima
macam-macam cadangan-cadangan daripada orang ramai melalui telefon saya. Jadi sesiapa saja boleh memberikan pandangan jika ada cadangan dan sebagainya kepada saya.